Hai si gadis Sabah, bikin aku jadi tertawa padamu. Bertemu semula dalam channel Cikgu Sam Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan satu tajuk, yaitu keseimbangan pasaran. Tajuk ini adalah dalam bab 2, yaitu pasaran barang dan harga, topik 2.3, keseimbangan pasaran. Perbincangan untuk topik ini akan ditunjukkan melalui keluk. Ini adalah keluk keseimbangan pasaran. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah proses keseimbangan pasaran berlaku. Oke, sekarang kita akan lihat melalui keluk. Paksi mendatar adalah kuantiti dan paksi menegak adalah harga. Manakala D adalah keluk permintaan dan S adalah keluk penawaran. Kita lihat bagaimana keseimbangan boleh berlaku. Keseimbangan tercapai apabila jumlah kuantiti yang diminta adalah sama dengan jumlah kuantiti yang ditawarkan. Melalui keluk, kita boleh dapat keseimbangan berlaku apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada titik I0. Ini bermakna I0 adalah titik keseimbangan apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Sekarang kita akan lihat harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. Harga keseimbangan adalah P0. Manakala kuantiti keseimbangan adalah Q0. Kita akan lihat bagaimanakah proses keseimbangan pasaran berlaku. Sekiranya harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan ataupun harga lebih rendah daripada harga keseimbangan. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi apabila harga berada pada P1, yaitu harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Pada tingkat harga P1, kuantiti diminta menurun dari Q0 kepada Q1. Kuantiti diminta menurun dari Q0 kepada Q1. Manakala kuantiti ditawarkan meningkat dari Q0 kepada Q2. Dari Q0 kepada Q2. Kesannya kuantiti diminta menurun dan kuantiti ditawarkan meningkat, maka berlaku lebihan penawaran. Maka kalau kita lihat, lebihan penawaran adalah sebesar EB, ataupun juga ditunjukkan pada paksi kuantiti, lebihan penawaran adalah Q1, Q2. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi kepada harga. Lebihan penawaran menyebabkan sebahagian besar barangan tidak dapat dijual, menunjukkan berlakunya peningkatan stok.
akibat daripada kurangnya permintaan. Ini akan menyebabkan harga akan cenderung untuk turun. Harga akan cenderung untuk turun. Maka kesannya apabila harga semakin menurun, maka kuantiti diminta semakin meningkat dan kuantiti ditawarkan juga semakin menurun. Dan proses ini berterusan sehingga kuantiti diminta adalah sama dengan kuantiti ditawarkan pada Q kosong. Dan ketika ini harga pasaran kembali kepada P kosong. Ini menunjukkan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan adalah keadaan ketidakstabilan harga dan akan menyebabkan harga turun sehingga mencapai harga keseimbangan. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi sekiranya harga lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar. Sekarang kalau kita lihat harga adalah pada P2, yaitu harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Maka kita akan lihat apa yang terjadi ke atas kuantiti dan harga. Ketika harga pada P2, yaitu harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran, maka kuantiti diminta meningkat dari Q0 kepada Q2. Apabila harga berada pada P2, maka kuantiti diminta adalah pada Q2. Pada Q2. Dan ketika ini kalau kita lihat kuantiti ditawarkan pula adalah pada Q1. Ini kita boleh tandakan C dan ini adalah D. Titik C dan titik D. Oleh itu, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat apabila harga lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran, maka kuantiti diminta adalah lebih besar daripada kuantiti ditawarkan, yaitu sebesar CD. Ini adalah lebihan permintaan, menunjukkan berlakunya lebihan permintaan sebanyak jarak CD ataupun Q1, Q2. Ini adalah lebihan permintaan. Apa akan terjadi apabila keadaan seperti ini, yaitu keadaan ketidakstabilan harga? Sekarang kita lihat. Apabila berlakunya lebihan permintaan dalam pasaran, maka berlaku kekurangan stok. Firma mengalami kekurangan stok. Akibatnya firma akan menaikkan harga. Kesannya apabila harga meningkat, semakin meningkat, maka kesannya kuantiti ditawar semakin bertambah dari Q1 mendekati Q0 dan kuantiti diminta juga akan turut berkurangan. Apabila harga semakin meningkat, kuantiti diminta turut berkurangan dari Q2 dan mendekati Q0. Dan proses ini akan berterusan sehinggalah kuantiti diminta
akan sama dengan kuantiti ditawarkan pada Q0. Dan ketika ini harga adalah P0. Ini menunjukkan sebarang keadaan harga sama ada berada di atas harga keseimbangan atau berada di bawah harga keseimbangan akan menyebabkan ketidakstabilan harga, dan akhirnya harga akan kembali atau cenderung untuk berada kembali pada harga keseimbangan P0, sehingga ketika itu kuantiti diminta adalah sama dengan kuantiti ditawarkan. Maka kita boleh lihat ini adalah proses penentuan keseimbangan. Ini adalah proses penentuan keseimbangan dalam pasaran, keseimbangan pasaran. Jadi kita sudah nampak bagaimanakah proses keseimbangan pasaran berlaku. Dengan itu, sekian sahaja pertemuan pada kali ini. Semoga perbincangan tentang keseimbangan pasaran memberi manfaat kepada calon-calon STPM. Sekian dan terima kasih. Hai si